Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak, tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya kebinasaan yang banyak itu oleh beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, ila akhir ayat. Artinya tiada ada kebajikan, iaitu kebaikan, pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah atau kebajikan atau mendamaikan antara manusia. Maka kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam bab pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata ini, iaitu bahawasanya lidah ni mempunyai banyak kebinasaan. Kalau sekiranya kita tidak berhati-hati, apatah lagi kita tidak ada ilmu dalam kita memelihara lidah kita, dalam memelihara mulut kita daripada perkara-perkara yang sebenarnya banyak kebinasaan yang boleh ditimpakan atas asbab lidah ini. Akan tetapi bila mana kita mempelajari ilmu tasawuf dalam usaha kita membersihkan hati daripada kelakuan-kelakuan yang tercela, maka salah satu perkara yang perlu diambil perhatian dalam proses pembersihan hati ini iaitu lidah, agar jangan sampai lidah yang Allah Ta'ala ciptakan, berikan kepada kita ini boleh mendatangkan asbab kepada kebinasaan yang banyak. Maka untuk pemeliharaan daripada lidah yang menjadi asbab kebinasaan yang banyak, cukup memada kata ulama untuk kita menjauhinya serta terpelihara daripada semua kebinasaan yang punca daripada lidah tersebut, iaitu kita memahami dan beramal dengan salah satu daripada ayat Al-Quran yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebajikan, iaitu tidak ada kebaikan pada kebanyakan min najwahum, bisikan-bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kata Allah, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, melainkan orang-orang yang menyuruh bersedekah ataupun orang-orang yang
melakukan kebaikan ataupun orang-orang yang mendamaikan antara mereka. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Ayat ini bermaksud jangan kita bercakap sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Kalau rasa percakapan kita, pertuturan kita, perbualan kita, perkara tersebut tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita, artinya tidak meningkatkan iman, tidak menambahkan iman serta amal saleh, ibadah kepada Allah, maka tahanlah. Kerana salah satu ciri iman yang sempurna iaitu dia tidak berbicara perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk diri dia. Dia tidak sibuk-sibukkan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan diri dia. Maka dia pelihara lidah dia, dia pelihara percakapan dia. Kerana dengan tidak memelihara lidah dan percakapan tersebut boleh mengundang kepada kebinasaan, boleh menyebabkan jatuh kepada banyak kesalahan. Bila jatuh banyak kesalahan, maka artinya banyaklah dosa. Bila banyaklah dosa, maka fannaru aula bih, maka api neraka itu lebih utama bagi dia. Ini selaras seperti mana apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kathura kalamuh, siapa yang banyak perkataannya, percakapannya, kathura saktuh, nescaya banyaklah salahnya. Pasti dalam 100 patah perkataan tu bukan semuanya betul, pasti ada silapnya. Kalau tak 10, 1 pasti ada silapnya. Maka bila ada silapnya, salahnya, kathura zunubuh, maka mengakibatkan banyak dosa. Maka bila banyak dosa, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Maka ini satu ancaman yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa berhati-hati dalam berbicara, dalam berkata-kata, dalam kita memelihara lidah kita. Maka jelas daripada ayat ini memberikan maksud supaya kita jangan bercakap sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk diri. Sedangkan Nabi SAW menyatakan khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu siapa? Orang yang dapat manfaat, bagi manfaat kepada manusia yang lain. Kalau kita tak dapat memberikan manfaat untuk diri kita, jangan menginyaya memburukkan orang lain. Manusia yang paling terbaik atas dunia ini, hak kata Nabi, may yanfa'un nas, dia bagi manfaat kepada manusia yang lain, dia memberikan faedah, asbab hidayah kepada manusia yang lain. Sebab itu antara penyebab banyak kebinasaan terhadap diri sendiri iaitu bila mana kita tidak menjaga lidah. Dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat.
Maka kalau tak dapat memberikan manfaat untuk diri kita, artinya apa? Tahan apa yang kita inginkan untuk cakap sesuatu yang mana kalau kita cakap perkara tersebut tidak mendatangkan manfaat untuk diri kita, maka tahan. Kecuali yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ni dapat buat, tuan-tuan, dapat tahan lidah kita daripada bercakap perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk diri kita, bahkan untuk orang lain, maka tindakan ini artinya kita boleh jaga lidah, kita boleh lepaskan diri kita daripada kebinasaan yang punca daripada lidah ini, selamat daripada dunia akhirat. Artinya untuk mendapat keselamatan dunia akhirat, nampak simple, tuan-tuan. Apa dia? Jaga lidah. Bila kita dapat beramal dengan apa yang disarankan oleh Nabi SAW ini, maka insya-Allah kita dapat lepaskan diri kita daripada kebinasaan dunia maupun akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dikendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Dan yang dikatakan sebagai perkara yang tidak memberikan manfaat, apa dia, tuan-tuan? Sesuatu yang tidak datangkan manfaat jika percakapan, perkataan yang kita tinggalkan tersebut, dia tidak akan menghilangkan pahala-pahala akhirat ataupun kebaikan dunia yang sangat kita perlukan. Yang dikatakan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat jika percakapan, pertuturan yang ditinggalkan, yang kita tidak cakap, yang kita tidak tuturkan, dia tidak akan menghilangkan pahala-pahala akhirat dan kebaikan dunia yang sangat kita hajatkan. Kalau itu tidak meluputkan pahala-pahala akhirat, maka kita tahan, kita tinggalkan, kita beramal supaya kita tidak menerima kebinasaan dunia dan akhirat. Lantaran dengan sebab apa? Sebab hak lidahnya tadi. Dan barang siapa yang menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Siapa hak tahan dirinya daripada tidak bercakap, kerana hanya akan bercakap bila dia mendatangkan kebaikan, sama ada dirinya ataupun orang lain sahaja, pasti apa dia, tuan-tuan? Pasti hal keadaan dia kurang berbicara, dia kurang bercakap, dia kurang bertutur. Kerana apa? Kerana dia akan bercakap perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, sama ada untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Maka akibatnya, kesan daripada amalan tersebut apa? Dia kurang bercakap, dia kurang berbual, dia kurang bertutur. Hanya yang penting sahaja, tuan-tuan, dia akan bercakap. Hak rasa tak penting, tidak ada memberikan kebaikan untuk diri dia, untuk iman dia, untuk amal dia, apatah lagi untuk kebaikan orang lain, maka dia tidak akan bercakap apa-apa. Dia banyak silent, tuan-tuan. Dia banyak diam. Kecuali perkara-perkara yang perlu disampaikan, yang perlu dicakap, yang dia bila mana bercakap itu boleh mendatangkan kebaikan. Artinya, tuan-tuan, kita kena beramal. Sebelum bercakap, fikir dulu. Fikir dulu sebelum kita bercakap. Adakah yang kita nak cakap ni, yang kita nak tuturkan, yang kita nak ungkapkan, perkataan yang kita nak cakap ni mendatangkan kebaikan tak? Mendatangkan manfaat tak? Sebab apa? Manusia ni dia akan cakap dulu hak baru fikir, bukan fikir dulu baru cakap. Sebab itu ramai yang menyesal. Sebab apa? Dia bercakap dulu daripada
daripada fikir. Sepatutnya hak fikir dulu baru cakap. Bila cakap dulu tuan-tuan, lidah hak dulu lebih laju daripada akal, maka pasti di sana banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin yang menyebabkan penyesalan. Sebab tu dalam pepatah disebut lidah ini lebih tajam daripada pedang. Dia boleh menghiris, menghunus hati-hati manusia, bahkan lebih tajam, lebih dahsyat daripada pedang. Kalau pedang tu tuan-tuan dihiris dekat anggota tubuh badan kita, ya, berdarah, luka. Tapi hak lama-lama dengan sapu ubat dan sebagainya, maka dia akan pulih. Tapi kalau luka itu disebabkan dengan lidah, bila mana lidah itu tak dapat untuk dijaga, maka tuan-tuan, kesan daripada luka terhirisnya dengan sebabkan lidah, tajamnya lidahnya tadi, maka dia boleh kekal sampai bila-bila. Sebab tu ada istilah yang disebut sebagai luka lama berdarah kembali. Kalau dah luka dah baik dah tuan-tuan, mana hak boleh darah balik dah, luka balik dah baik. Tapi hak sebabkan lidah tu tadi yang tak dapat dijaga, yang tidak dapat memberikan kebaikan sama ada untuk diri dia maupun untuk orang lain, maka itu yang menyebabkan yang disebut sebagai kecil hati, sakit hati, pecah hati. Semuanya pada hati. Punca dengan sebab apa? Lidahnya tadi. Dengan sebab punca lidahnya tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Sebab tu yang paling terbaik, sebelum berbicara, sebelum bercakap, hak fikir dulu. Apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita tuturkan ni mendatangkan faedah ataupun tidak, ataupun menyebabkan berbalah, berkelahi, sakit hati, pecah hati dan sebagainya kepada orang lain. Sebab bila mana hak kita tak fikir dulu sebelum berkata-kata, maka dia akan menyebabkan penyesalan sepanjang kehidupan. Sebab itu bila mana dalam kehidupan kita ini berurusan dengan manusia, bermuasyarat dengan orang, maka yang paling kita khawatir adalah menyebabkan ada kesilapan, dosa yang kita buat kepada orang, kepada manusia. Bila kesalahan, dosa hak kita buat dengan orang ni tuan-tuan, dia berat. Bukan hak buat langgar perintah Allah Ta'ala tu ringan, dah. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala disebut, bila mana satu orang tu dia langgar perintah Allah Ta'ala, dia buat dosa, dia jatuh maksiat, dia taubat. Dia taubat kepada Allah, dia menyesal sungguh-sungguh, dia tinggalkan maksiat dosa yang dibuat, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Tapi hak bila buat dosa, buat hal dengan orang, maka sebab itu Imam Ghazali tambah lagi satu syarat, iaitu kena jumpa, kena menghadap dengan orang yang kita buat salah tu, sama ada kita mengata buat salah terang-terangan atau secara belakang daripada dia, maka tidak akan terampun dosa daripada Allah, melainkan kita jumpa, kita minta maaf kepada orang tersebut. Kan susah tu. Lepas tu dengan orang pula tu, dengan manusia yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kata minta maaf, yang mana permintaan kemaafan tersebut tidak akan dimaafkan sampai bila-bila, hak nyaya tuan-tuan. Tak ada dah kebaikan kita hak dunia maupun akhirat. Sebab tu hati-hati kalau kita berurusan dengan sama-sama kita. Sebab tu para salafus salih, ulama-ulama, para awliya ilahi subhanahu wa ta'ala, dia banyak berdiam daripada berkata-kata.
Kerana khawatir setiap ungkapan, percakapan, pertuturan kita tersebut apatah lagi disalah artikan, kemudian menyebabkan perkelahian, pergaduhan, putus silaturahim antara satu sama lain. Apatah lagi tuan-tuan, kita zaman moden ini kadang-kadang tak jumpa pun dalam grup WhatsApp dia. Boleh bergaduh tu, boleh bergaduh tak, sama ada kena remove ataupun dia keluar apa, ada left. Dah tak pasal-pasal apa hal, malam-malam dia left, pagi-pagi kena remove. Kan jadi masalah tu. Nah, tak jumpa tu dan tak bertutur pun, cuma ditulis dengan perkataan saja, mungkin terasa dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Nampak sangat tuan-tuan, kita mudah sangat pada hari ini untuk mendapat kebinasaan daripada lidah ni kalau kita tidak berhati-hati untuk menggunakannya. Sebab itu kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, hok fikir dulu. Ketika mana nak berkata, adakah perkataan ataupun berkata-kata kita itu mendatangkan faedah ataupun tiada faedah. Maka kaedahnya, formulanya, iaitu berfikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada faedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Sebab itu bila mana kita fikir, bila mana nak bercakap, hanya bercakap dengan yang mendatangkan manfaat, faedah saja. Dan kalau kita menyebut nama Allah, maksudnya kita ganti perkataan yang tidak mendatangkan faedah ataupun takut perkara itu tidak memberikan manfaat, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gantilah daripada percakapan, pertuturan yang kita nak cakap itu yang tidak mendatangkan faedah tadi. Maka sudah pasti bila mana kita sebut nama Allah, paling tidak pun Allah, maka pasti dia mendatangkan satu keberuntungan yang sangat besar. Kerana apa? Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Daripada kita bercakap yang tidak bermanfaat itu, maka ulama cadangkan apa salahnya kita gantikan dengan zikrullah. Kita sebut Allah pun tak apa, ismu zat, Allah, Allah, Allah. Kalau tak secara lisan, dalam hati, duduk diam-diam, anda daripada kita bercakap berbual yang tidak mendatangkan manfaat ataupun boleh menyebabkan orang sakit hati, kita duduk zikir Allah, Allah, Allah. Pasti dia akan mendatangkan keberuntungan yang sangat besar, bukan hanya di dunia maupun akhirat. Kerana apa? Bila disebut nama Allah, dia termasuk zikrullah. Hak dia ingat pada Allah. Bila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata ulama bahawa zikrullah itu adalah seperti ibarat sepotong emas. Semua orang kalau boleh nak dapat emas, walaupun sekerat pun tak apalah emas, sebab dia tahu nilaiannya besar. Maka tuan-tuan, nilaian yang besar yang menyerupai semisal seumpama sepotong emas tu tuan-tuan adalah zikrullah. Zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang mendapat kelazatan ataupun zuk, rasa manis dalam zikrullah, maka setiap gerak-geri dia, berdirinya dia, duduknya dia, berjalannya dia, berdiamnya dia, apa jua sekalipun kelakuan dia, sentiasa akan mengingati Allah, akan sentiasa mengingati Allah, membasahkan lidah dia dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
kita berada di akhir zaman, zaman yang banyak kerosakan, zaman kegelapan kita tuan-tuan pada sekarang ni. Maka sebab itu dalam berhati-hati kita dalam zaman fitnah ini, antara tindakan kata ulama, kurangkan bercakap. Kita zaman fitnah ni tuan-tuan, zaman kerosakan, depan belakang kiri kanan atas bawah, maksiat bermaharaja lela. Dah dalam diam-diam, mulut diam tuan-tuan, tangan tu duk menaik macam-macam. Kalau tak hati-hati, senang-senang hak dapat dosa. Dosa ni rancak di mana-mana. Kalau tak ya tuan-tuan, jangan main-main. Zaman dahsyat hari ni, zaman sangat dahsyat. Maka sebab itu tindakannya kata ulama, yang pertama dalam keadaan zaman gelap ni, zaman kerosakan ni, zaman fitnah, pertama kurangkan bercakap. Kurangkan bercakap. Yang kedua, banyakkan zikrullah. Bila dah kurang bercakap, maka kita isi dah, gantikanlah dengan zikrullah. Gantikan dengan zikrullah. Banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah kalau kita buat ni, kita akan selamat daripada fitnah, daripada zaman kekerosakan ini. Dosa maksiat kita dapat pelihara, Allah Ta'ala pelihara diri kita kan, daripada terjerumus perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya teringat apa yang disebutkan oleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seorang wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Beliau melihat tuan-tuan, akhir zaman ni, bila mana maksiat dan dosa bermaharajalela, kita dipenuhi dengan banjir maksiat, fitnah di mana-mana, maka ini yang amat merunsingkan, merisaukan. Kemungkinan besar kalau kita tidak jaga, kita pun terpalit, terjerumus dalam masalah kerosakan umat, masalah fitnah, kerosakan kritis, masalah daripada iman dan akidah kita pada hari ini, lantaran kita berada di akhir zaman hari ini. Maka oleh itu Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dia kata, apabila kita berada di akhir zaman ini, maka perbanyakkanlah amalan zikrullah, amalan untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara amalan zikir di akhir zaman yang perlu kita perbanyakkan, iaitu 2 surah. Yang pertama suratul Falaq, yang kedua suratul Nas. Ini amalan zikir di akhir zaman. Ini bukan saya pesan, ulama besar pesan tuan-tuan. Wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala, mereka ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi firasat dah. Dia tahu dah apa yang akan datang akhir zaman ni macam mana. Macam mana hal nak pelihara akidah iman kita, diri kita, daripada kerosakan yang berlaku di akhir zaman ini. Maka Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyatakan, antara amalan zikir akhir zaman yang jangan kita pandang remeh dan rasa kita boleh selamat tuan-tuan dengan fitnah kerosakan akhir zaman ini, maka untuk selamat daripada kerosakan fitnah akhir zaman, amalkan zikir, iaitu perbanyakkan membaca suratul Falaq dan suratul Nas. Membaca suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan suratul Nas sampai habis.
Jadikan amalan tuan-tuan harian. Wirid ini, dua-dua surah ni, jadikan amalan harian, jangan tinggal. Kerana apa? Kerana bila kita berada di akhir zaman ni, zaman kerosakan, zaman fitnah bermaharajalela, zaman ni tuan-tuan, zaman banyaknya syaitan. Dia akan usaha membisik, menggoda manusia. Maka dengan banyaknya syaitan, bahkan bisikan-bisikan yang tidak baik kepada manusia, maka pemeliharaan daripada bisikan godaan syaitan dan bisikan-bisikan yang lain yang tak baik, bentengnya tuan-tuan ni dua surah ni. Jadikan zikir wirid kita harian, jangan tinggalkan. Suratul Falaq dan Suratul Nas. InsyaAllah tuan-tuan, di mana kita berada sekalipun, Allah Ta'ala pelihara daripada kerosakan akidah, daripada jatuh kepada dosa dan maksiat, apatah lagi dengan melakukan dosa besar, daripada godaan tipu daya syaitan, jin serta manusia, dan segala bisikan-bisikan yang jahat, Allah Ta'ala pelihara. Bentengnya tuan-tuan, amalan dia dua surah ini, yang merupakan amalan zikir di akhir zaman. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat istiqamah mengamalkannya, dan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada fitnah kerosakan akhir zaman hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka sebab itu bila mana kita rasa bahawa perkataan yang kita cakap itu tidak mendatangkan faedah, maka gantikanlah dengan banyak zikrullah. Kerana orang yang banyakkan zikrullah itu menyebut nama Allah, menyerupai ia akan sepotong emas. Dan perkataan yang tiada faedah, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang kerah. Orang nak dapat emas, dia nak dapat tanah liat je, ataupun tanah yang tak ada nilai, tanah yang tiada berharga. Bila mana? Bila dia hanya bercakap yang boleh mendatangkan tidak ada faedah, manfaat, kebaikan, maka ibarat dia mendapat hanya sepotong daripada tanah yang kerah. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas. Kata ulama, jika satu orang tu orang berakal, dia boleh fikir, kalau diberikan seketul emas dengan seketul tanah hak biasa tu, orang yang berakal pasti dia akan fikir, dia akan nak seketul emas tersebut berbanding seketul tanah hak yang biasa, jika orang yang berakal. Dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Tapi bahawasanya jika sekiranya dia tidak berakal, maka dia akan tinggalkan seketul emas dan dia akan ambil seketul tanah yang keras tersebut. Sebab manusia hari ini tuan-tuan, kita hidup atas dunia, itulah kadang-kadang kita, itulah dunia. Kita nampak depan mata je tuan-tuan, kita tak nampak yang kita akan dapat akhirat tu. Yang kita nampak kadang-kadang habuan depan mata tu yang kita rebut, itu ainul yakin lah, depan mata kita nampak. Tapi hakul yakin, sebenar-benar akhirat nanti adalah pahala yang kita nak tu, yang kita tu yang payah tu tuan-tuan. Sebab pahala kan perkara ujian. Orang yang benar-benar yakin dengan Allah dan hari akhirat, dia akan beramal, dia akan jaga lidah dia, kerana dia yakin pahala dia akan ambil nanti di hari akhirat kelak. Tapi itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala di atas dunia, tak nampak depan mata kita. Tapi manusia dia hanya nampak yang depan mata dia, ainul yakin. Maka sebab itu kadang-kadang dia nampak benda yang hak itu batil, batil itu hak. Terbalik tuan-tuan. Sebab itu kita dengan hati yang bersih, akal yang waras, maka satu orang itu dia akan menjaga lidah dia daripada bercakap yang tidak baik. Maka dia akan usahakan untuk bercakap hanya yang mendatangkan kebaikan. Maka artinya dia ambil seketul emas dan dia meninggalkan seketul tanah yang keras.
Ini juga perkataan itu, ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantiannya akan sepotong api, dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Api dia ibaratkan sebagai perumpamaan untuk percakapan yang ada dosa. Contoh apa tuan-tuan? Mengumpat, menghina orang, berbohong, mengadu domba, buat fitnah, membawang, dan sebagainya. Maka itu sebab tu diibaratkan api perumpamaan untuk percakapan yang ada dosa. Itulah umpamanya, seperti mana yang disebutkan oleh ulama di sini. Dan segala kelakuan, dan maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia. Tak ada faedah pun tuan-tuan hak cerita benda-benda tentang makanan satu tempat tu, ataupun kelakuan setengah tempat hak dia pergi, dia cerita tentang adat manusia dekat sana dan sebagainya. Tak ada faedah pun sebenarnya. Sebab tu iman yang sempurna, orang yang ingin mendatangkan kebaikan, maka dia meninggalkan ma la ya'ni, perkara yang tiada kaitan dengan dia. Jangan duk sebut perkara yang tidak ada faedah mendatangkan kebaikan kepada iman dan amal kita. Dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Jangan sentuh-sentuh tuan-tuan tentang hal-hal kelakuan perusahaan orang, kekayaan orang. Ini duit orang dia kira. Duit dia tak mau kira. Dia kira duit orang. Agak-agak berapa besar rumah dia ni, berapa juta, 1.2 juta rasanya. Dia duk sibuk dengan rumah orang, duk sibuk dengan harta orang, duk sibuk dengan duit orang. Tak ada faedah pun. Kita duk sibuk-sibuk tentang hak orang, kelakuan orang, tidak mendatangkan manfaat tuan-tuan. Bersaksilah kalau orang yang jenis macam ni, itu penanda bahawa kata ulama hatinya dalam keadaan kotor, hatinya dalam keadaan keras, penuh zulumat, titik-titik hitam lantaran dengan dosa-dosa yang dia buat. Sebab itu dia nampak kelakuan, perbuatan, kesalahan orang daripada apa yang daripada kelakuan kesalahan yang ada pada diri dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Jadi kata ulama, ni yang banyak berlaku di kalangan kita. Duk sibuk hal orang daripada hal diri sendiri. Kalau duk sibuk diri kita sendiri tuan-tuan, maka insya-Allah kita dalam keadaan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada berkelahi bergaduh sampai memutuskan persaudaraan silaturahim antara satu sama lain. Sebab kita fikirkan, duk sibukkan tentang hal orang lain daripada diri sendiri. Maka sebab itu kata ulama, perkara inilah yang banyak berlaku sekarang, yang jatuh pada masyarakat kita pada hari ini. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu, yang pertama berdusta. Jadi kata ulama diperincikan lagi, antara perkara kalau kita tak dapat jaga lidah yang menyebabkan lidah mendatangkan kebinasaan kepada diri kita, yang pertama apa dia? Berdusta. Bohong. Kadang-kadang kita tak sedar, kita cakap tu hak terlampau banyak, cakap tu rupanya banyak yang kita dusta, banyak yang kita bohong. Maka artinya bila mana banyak bohong, banyak dusta, itu mendatangkan percakapan yang banyak dosa. Umpamanya hak apa? Berdusta dan mengumpat. Yang kedua boleh menyebabkan kebinasaan lidah yang banyak, iaitu mengumpat, mengata tentang hal orang yang di belakang tanpa pengetahuan orang tersebut. Dan yang ketiga berbantah-bantah. Berbantah-bantah, bergaduh. Dan ini tuan-tuan salah satu doa yang Nabi minta,
yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Nabi minta supaya umatnya tidak bergaduh, tidak berkelahi. Maka Nabi SAW doa tersebut tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata apa? Ikhtilafan katsira. Kamu akan lihat akhir zaman perselisihan, pergaduhan yang cukup banyak. Berkelahi, bergaduh, sama-sama sendiri. Rebut jawatan. Rebut jawatan. Rebut jawatan nak jadi pengarah, rebut jawatan nak jadi CEO, rebut jawatan nak jadi pengurusi, rebut jawatan nak jadi Pak Imam, dia tak nak. Jadi ketua kampung, jadi penghulu, macam-macam tuan-tuan, dengan sebab pangkat, jawatan dan sebagainya. Bergaduh, ikhtilafan katsira, perselisihan cukup banyak. Itu ciri kita berada di penghujung zaman. Artinya tuan-tuan bila bergaduh, berbantah, dia banyak menggunakan lidah lah. Tak puas hati, sini tak puas hati, sana tak puas hati, saling jatuh menjatuhkan antara satu sama lain. Kerana apa tadi? Banyaknya bisikan syaitan, banyaknya bisikan-bisikan yang tak baik tuan-tuan. Jadi ini di antara bila berlaku, berbantah-bantah, bergaduh antara satu sama lain, menyebabkan kita mendapat kebinasaan punca daripada lidah yang tak dapat kita jaganya tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu ulama' dia memberi tanbih. Tanbih ni dia ambil perhatian. Berhati-hati di akhir zaman ni ada golongan yang disebut golongan Ruwaibidah. Golongan Ruwaibidah. Golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah ni dia tasghir bagi perkataan Rabidah. Rabidah ditasghirkan Ruwaibidah. Golongan Ruwaibidah ni ataupun Rabidah ni satu golongan yang mereka ni pandai bercakap, pandai berbicara, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak ada ilmu tentang apa yang dicakapkan. Dia bercakap, dia berbicara hebat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok mengalahkan orang yang belajar agama, yang lama menuntut ilmu agama tu, hak dia belajar melalui apa? Melalui YouTube, melalui apa? Melalui Google. Tu untuk guru dia Syekh Al-YouTubi dengan Al-Syekh Al-Googli. Suka tengok, dia belajar daripada situ lah. Kemudian Masya Allah, Tabarakallah, berdebat dalam Facebook, dalam WhatsApp, berbantah sana, bergaduh sini dan sebagainya. Pandai cakap tuan-tuan, pandai berbicara, tapi hakikatnya tidak ada ilmu yang mendalam tentang apa yang dicakapkan, apa yang dibicarakan. Maka akhir zaman ada golongan ni tuan-tuan. Ada golongan ni, dia tidak ada kelaikan untuk bercakap, apatah lagi tentang urusan agama, tapi dia bermudah-mudah untuk cakap, bermudah-mudah untuk cakap, dan dia pandai berbicara, sedangkan dia tidak ada ilmu tentang apa yang dibicarakan. Ini golongan disebut golongan Ruwaibidah ataupun Rabidah. Maka akhirnya tuan-tuan, dia ditipu oleh syaitan saja. Dia ditipu oleh syaitan. Sebab tu ini pesanan ulama, hati-hati dengan golongan yang macam ini. Kerana Nabi SAW pernah pesan. Nabi kata, sayati 'alan nas, akan datang nanti kepada manusia sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh penipuan. Akan datang nanti tuan-tuan satu keadaan, satu masa penuh dengan pembohongan, penipuan. Yusaddiqu fihal kazib, dibenarkan orang yang berdusta. Bila hal keadaan yang penuh zaman pembohongan, penipuan, fitnah ni tuan-tuan, maka orang yang berdusta,
Orang yang penipu dibenarkan, disokong, diiyakan. Wa yukazzibu fiha sadiq, dan didustakan orang yang jujur. Bahkan orang yang jujur, yang amanah, maka diketepikan, dibohongkan, tidak dibenarkan kepada dia. Wa yu'taman fihal kha'in, dipercayai orang yang khianat. Orang khianat diangkat, tuan-tuan. Orang khianat disokong, orang khianat dipercayai. Yukhawwanu fihal amin, dan dikhianati orang yang amanah. Dia terbalik, tuan-tuan. Zaman masa pada ketika itu dia semua terbalik. Hitam nampak putih, putih nampak hitam. Hak dia nampak batil, batil dia nampak hak. Wa yuntiku fiha ruwaibidah. Nabi sebut. Nabi kata apa? Bila hal keadaan itu yang berlaku, maka Nabi menyatakan wa yuntiku fiha ruwaibidah. Nabi sebut bahawa dikhianati orang yang amanah serta orang ruwaibidah, yang mana telah berani angkat suara. Dia bercakap, dia berbicara pandai. Lalu bila Nabi sebut ruwaibidah tadi, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nabi tanya, wahai Rasulullah, wa ma ruwaibidah, siapa ni ya Rasulullah? Golongan ruwaibidah ni siapa? Maka Nabi SAW menyatakan, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Nabi kata, orang ruwaibidah ni, golongan ruwaibidah ni, orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia cakap, yang bicara dia tak tahu pun, tetapi dia berani berbicara, bercakap kepada masyarakat umum, kepada orang ramai. Dia tak tahu pun yang itu salah ataupun silap ke dan sebagainya. Dan ini yang telah berlaku, tuan-tuan, di masa ini. Sangat-sangat berbahaya. Jangan kita terpedaya dengan golongan ruwaibidah ini ataupun golongan rabidah, yang cakap tidak berdasarkan ilmu yang mendalam tentang apa yang dia percakapkan, sehingga kan apa yang dia cakap tersebut rupanya salah dan berdosa, sehingga kan layak untuk masuk neraka Allah, na'udzubillah. Dan yang keempat, kebinasaan lidah yang banyak dan memuji. Dia doa suka puji-puji, rupanya ada rupanya udang di sebalik mi. Dan melawak. Melawak ni seloroh, tuan-tuan. Duk gurau lah. Banyak duk gurau. Kalau seria je Ustaz tak seronok, sekali gurau lah sikit. Bukan tak boleh gurau, Nabi gurau. Nabi pun ada gurau, tapi hak gurau Nabi tu betul. Seloroh kita, gurau kita banyak menipu, banyak bohong. Bukan tak boleh nak gurau, gurau boleh. Nabi pernah gurau tak? Gurau, pernah. Yang satu orang perempuan tua tu datang jumpa Nabi tak? Dia minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan akulah masuk syurga. Nabi kata, minta maaf makcik, makcik tak masuk syurga. Oh, nangis makcik tu, tuan-tuan. Kasar gurau, nampak? Kasar tu jangan, tuan-tuan. Nampak macam kasar, memang kasar lah sikit. Minta doa masuk syurga. Nabi kata, minta maaf makcik tak masuk syurga. Nangis makcik tu, tuan-tuan. Tak melawung tu, kasar gurau tu. Maka Nabi kata, kenapa menangis? Dan Nabi kata, aku tak masuk syurga. Dah, makcik masuk syurga. Tapi Nabi kata, maksud Nabi tu makcik tak masuk syurga, hal keadaan umur makcik ni orang tua tak masuk syurga. Kat syurga tu tak ada orang tua, semuanya muda semua. Oh, nampak gurau Nabi. Betul tak? Betul lah. Dalam syurga tak ada orang tua, semua orang muda. Salah salasin, hak umur pakat umur 33 je, muda ganteng, tuan-tuan. Tak ada orang tua. Bila Nabi, makcik tu hak dengar, oh, ingatkan aku tak masuk syurga. Rupanya maksud Nabi, dalam syurga tak ada orang tua. Hak lega hati dia. Tapi hak Nabi gurau tu, Nabi gurau. Tapi gurau Nabi tu betul lah. Gurau Nabi betul, selorohnya tu. Tapi kita hak seloroh tak macam seloroh Nabi, melawak macam Nabi.
Itu yang menyebabkan banyak kebinasaan, punca banyak kita dapat daripada lidah tersebut. Jadi kalau tak pandai gurau, jangan suka gurau. Kerana gurau ni tuan-tuan menyebabkan apa dia? Kata ulama, menyebabkan maruah seseorang tu boleh jatuh. Maruah kita ni mahal tuan-tuan. Dia menjadi murah bila kita banyak bergurau. Sesekali gurau tu boleh lah, tapi jangan selalu gurau. 24 jam saya gurau je tak sudah. Tak, dalam kereta gurau, dalam majlis ilmu gurau, dan semayang ibadah pun gurau, nak buat ibadah pun gurau. Jangan. Kalau banyak gurau ni tuan-tuan, dia menjatuhkan maruah kita, martabat kita, harga diri. Maka bila banyak gurau juga tuan-tuan, kewibawaan, karisma seseorang itu akan jatuh. Kewibawaan, karisma seseorang itu akan jatuh. Sebab tu kurangkan bergurau, kecuali bila mendatangkan faedah lah. Adapun berdusta, maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atau menyalahi barang yang ia atasnya. Apa yang dikatakan bohong ataupun berdusta, apa yang disebut, dikhabarkan perkara yang tak betul lah. Yang tak betul, apatah lagi dicerita tentang hal orang tu, perkara yang bukan ada pada orang tersebut, dia bohong. Itu berdusta. Maka dosa, sama ada mengetahui ia akan yang demikian dan menyahaja ia atau tiada, sama ada dia tahu ke ataupun sengaja ke ataupun tak sengaja, maka itu termasuk daripada berbohong ataupun berdusta. Dan menyahaja itu syarat bagi berdusta, bukan syarat bagi nama dusta. Dan menyahaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Mana artinya perkara tersebut dia boleh mendatangkan dosa lah. Dia boleh mendatangkan dosa dengan sebab punca daripada lidahnya tadi, akibat daripada berdusta. Telah berfirman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian orang yang berdusta. Siapa yang mendapat laknat daripada Allah? Iaitu orang yang sentiasa dalam keadaan bercakap perkara-perkara yang dia bercakap itu adalah dalam keadaan berdusta ataupun berbohong. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah. Wa ma zala rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sadiqan wa iyyakum wal kazib fa innal kazib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma zala al abdu yataharra al kazib hatta yuktaba indallah kazzaban." Artinya lazimkan olehmu akan benar. Hati-hati dengan percakapan, takut banyaknya bohong, banyaknya dusta. Maka lazimkan, biasakan dengan bercakap benar. Sebab apa? Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan. Tak rugi tuan-tuan, hak cakap benar walaupun pahit tu, dia mendatangkan kebaikan, iaitu pahala. Dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Dan akhirat, impaknya orang sentiasa bercakap benar walaupun yang hak, maka kesannya Allah Ta'ala bagi akhirat nanti adalah syurga baginya. Dan sentiasa seseorang laki-laki itu benar, dan bersungguh-sungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Bila dia sentiasa bercakap yang benar, sehinggakan Allah Ta'ala boleh memilih dia ataupun memberikan status siddiq, orang yang benar, seperti mana apa yang telah diberikan gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diberikan gelaran as-siddiq, kerana dia membenarkan apa yang ada pada Nabi SAW. Walaupun orang kata macam-macam, orang keji, hina, burukkan Nabi, dah, dia sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau dapat status ini, apatah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu jaminan syurga untuk dia. Apa dia? Sentiasa bercakap dalam keadaan benar. Dan jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu dan akan dia berdusta.
Maka lawan bagi bercakap benar iaitu berbohong ataupun berdusta. Maka peliharalah, jauhkanlah diri kita daripada bercakap perkara-perkara yang tidak baik ataupun berdusta. Kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat. Menyebabkan apa? Perkara kejahatan. Contoh seperti keluar daripada taat. Maknanya dia tidak melakukan ketaatan dengan sebab apa? Dia banyak bercakap bohong. Dan jahat itu menyampaikan ia kepada api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan kita daripada lidah ini yang menyebabkan punca kita dimasukkan daripada api neraka. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak berdusta. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Malaikat ni ada tuan-tuan, Rakib Atid ni dia tak tidur. Dia tak tidur. Kita ingatkan dia tidur, dia leka, dia lalai. Dia sentiasa mencatat apa yang kita bicara, yang kita cakap itu, apatah lagi penuh dengan dusta, bohong. Maka takut-takut kita ni termasuk hamba Allah yang Allah Ta'ala dah cop hamba yang banyak berdusta. Dikehendaki dengan ditulis di sini dihukumkan bagi yang pertama dan dengan banyak benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal kazib fa innal kazib mujanibun lil iman. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takutlah oleh kamu akan berdusta, kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Kerana tanda iman suatu orang lemah, imannya lemah, iaitu banyaknya bercakap perkara yang sia-sia, apatah lagi bercakap perkara yang tidak benar. Bila suka banyak bohong, banyak berdusta, itu menunjukkan kecacatan dalam iman dia. Ada kekurangan dalam iman dia. Kesempurnaan iman seseorang itu, dia hanya bercakap-cakap yang benar, dan dia hanya bercakap yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri dia. Jadi yang penting tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbicaraan loba atas berkata-kata ini, maka yang pertama, peliharalah lidah kita agar jangan sampai lidah ini mendatangkan kebinasaan yang banyak untuk diri kita. Yang kedua, maka untuk kita pelihara lidah kita daripada mendapat kebinasaan, banyakkan zikrullah. Gantikan perkataan perbicaraan yang sia-sia itu dengan zikrullah. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu boleh menyelamatkan daripada kita terjerumus daripada bercakap yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah. Iman seseorang yang sempurna adalah dia sentiasa bercakap yang benar, yang betul dan yang hak. Maka bila mana iman seseorang dalam keadaan lemah, yang rosak, maka dia tidak dapat menjaga lidah dia daripada bercakap yang betul maupun yang benar. Sentiasa melihat kelemahan, kelakuan orang lain yang tidak mendatangkan faedah, maka itu menunjukkan seseorang itu mempunyai kelemahan iman pada ketika itu. Maka justru itu, maka untuk keselamatan kita mendapat kebinasaan lidah dan kerosakan di akhir zaman ini, maka lazimkan perbanyakkan amalan zikir di akhir zaman, apa yang diwasiatkan oleh ulama tadi, iaitu banyakkan membaca suratul Falaq dan suratul Nas. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, kita dipelihara daripada kerosakan umat akhir zaman ini, daripada dosa, maksiat, fitnah dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab kita mati dan kena husnul khatimah, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.